wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, alhamdulillah. Jadi kita kali ini belajar selepas telah melalui beberapa waktu yang agak panjang sempena cuti hari raya. Jadi sekarang ni mood raya kita ketepikan. Kita tinggal mood untuk berpuasa 6 bagi yang belum habis. Bagi yang dah habis, alhamdulillah, tahniah. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama merungkai dan memahami tajuk yang sering keluar di dalam buku bahasa Arab, di dalam peperiksaan, di dalam pembacaan. Tajuk ni ataupun isu ni sering kali diterbitkan. Maka kalau kita nak betul-betul mudah nak membaca, mudah nak memfaham kitab Arab, so elok kita faham tajuk ni. Baiklah, tajuknya apa? Tajuknya Al-Idhafah. Okay, Al-Idhafah. Al-Idhafah tu apa? Al-Idhafah tu maksud dia adalah sandaran. Okay, sandaran. Maknanya bila dengar Al-Idhafah, dia akan beri makna sandaran. Bila dia beri makna sandaran, maka kita kena ingat mesti ada yang sandar, mesti ada yang sandar, dan mesti ada yang kena sandar. Okay, bila kita ingat, kita dengar nama Al-Idhafah, kita bayangkan ada seorang lelaki sedang bersandar di dinding. Idhafah ingat seorang lelaki sedang bersandar kat dinding. Lelaki tu orang yang bersandar. Dinding tu adalah sesuatu yang disandar, benda yang disandarkan lah, disandarkan kepadanya. Okay, ingat bersandar dan yang disandarkan kepadanya. Okay, so bersandar dan juga disandarkan kepadanya. Mana yang duduk awal? Mana yang duduk di awal? Maksudnya contoh, dia dua kan, dua orang. Satu dia ada dua makhluk lah. Satu orang, satu dinding. Orang tu sandar kat dinding. So, mana yang dahulu datang? Kalau ikutkan yang dahulu duduk di depan adalah orang tu. Kenapa orang tu? Sebab kalau orang tu tak ada, dinding tu akan duduk seorang. So yang duduk, yang berada di depan, orang tu datang. So bila datang orang, so dia jadi orang yang pertama. So inilah yang bersandar. Dinding ni yang disandarkan kepadanya, dia jadi yang kedua. Ingat so okay, buat tadi. So satu ada seorang lelaki, dia bersandar di dinding. So lelaki ini adalah lelaki ini adalah apa? Lelaki ini adalah yang bersandar. Lelaki ini adalah yang bersandar. Dinding ni adalah yang disandarkan. Lelaki ni datang dulu, dinding ni datang kemudian. Okey, so kita boleh buat terjemah dalam bentuk kefahaman yang sebenar. Okey, kefahaman yang sebenar lah untuk subjek ini, untuk tajuk ni. Maka kita katakan bahawasanya lelaki ini adalah mudhaf. Okey, lelaki ini adalah yang bersandar. Okey, dan lelaki ni datang dulu, maka dia dinamakan sebagai mudhaf. Okey, mudhaf. Adapun yang kedua, dinding, mudhaf ilaih lah. Okey, dinding ini kita namakan dia sebagai mudhaf ilaih, yang disandarkan kepadanya. Dan mudhaf ilaih ini datang dalam datang pada tempat yang kedua. Ini analogi sahaja. Okey, belum bagi contoh. Ini analogi ataupun gambaran agar kita mudah faham. Seperti mana yang Ustaz kata tadi, kalau kita dengar saja Al-Idhafah, tajuk Al-Idhafah, kita bayangkan lelaki dan dinding.
So lelaki, apa yang kita dapat daripada informasi lelaki dan dinding? Kita akan dapat yang pertama, lelaki ni bersandar. Dinding ni yang disandarkan. Lelaki ini yang datang dulu, maknanya duduk di depan. Nampak mudhaf ni duduk di depan. Dinding tu duduk dekat sebelah dia, maknanya duduk selepas lelaki tersebut. Okey, itu gambaran ataupun analogi. Maka dengan kita belajar analogi tersebut, kita dapat tahu mana dia mudhaf, mana dia mudhaf ilaih. Okey, antara mudhaf dan mudhaf ilaih, mana yang datang dulu? Jawapan dia mudhaf, kemudian mudhaf ilaih. Okey. Ya betul. Ya betul. Seterusnya, mudhaf tu maksud dia apa? Mudhaf tu maksud dia adalah bersandar. Mudhaf ilaih maksud dia yang disandarkan kepadanya. Mudhaf itu gambaran sebagai apa? Gambaran sebagai lelaki. Mudhaf ilaih gambaran sebagai apa? Gambaran sebagai dinding. Okey. Adakah dinding yang bersandar pada lelaki? Tidak. Dinding mana hidup? Nak bersandar macam mana? Okey. Maka lepas kita dah tahu sedikit sebanyak tentang al-idhafah, kita cari mana dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, kat sini kita akan nampak ada beberapa kalimat. Okey, ada pasangan, beberapa pasangan kalimah. Dekat dalam ni lah. Okey. So pasangan yang pertama, mudirul madrasati. Pasangan kedua, yada Abi Lahab. Pernah dengar je yada Abi Lahab. Itu adalah surah. Ini adalah surah Al-Masad di dalam Quran. Yada Abi Lahab. Okey, yang ketiga adalah al-qa'atu kabiratun, dan yang keempat adalah ghurfatu muallimin. Terbalik lam. Ghurfatul muallimina. Baik. Jadi sebenarnya soalan yang perlu kita kemukakan di sini adalah di manakah mudhaf dan mudhaf ilaih? Mana mudhaf, mana mudhaf ilaih? Itu soalan ni kita nak tanya kat sini. So sebelum tu, maka kita sekarang ni sedang menterjemahkan ilmu-ilmu kita ke dalam persoalan di dalam bahasa Arab. So kita nak cari mana daripada empat ini, mana yang ada mudhaf dan mana yang ada mudhaf ilaih. So macam mana nak tahu? Kita kena tahu tanda lah. So idhafah, dalam tajuk al-idhafah ni, kita kena tahu tanda dia apa. Bila kita tahu tanda, senang sikit kita nak cari. Betul? Ya betul lah. Mana kita, kalau tak ada tanda, susah. Okay, sekarang ni kita tambah lagi satu maklumat, iaitu tanda al-idhafah. Okay, ni macam tak lawa lah. Tukar. Ni pun macam tak lawa. Okay lah, tak apalah. Duli lah. Tu dah. Tukar hitam. Okay, sekarang ni kita nak mengenal tandanya pula. Tanda mana dia mudhaf dan mana dia mudhaf ilaih. Okay. Jadi mudhaf ilaih ni kita nak tahu, kita kena ada tanda. Tanda. Okay, mudhaf tanda dia apa? Tanda dia mula dengan T. Apa dia? Tanda. Bukan. Jawapannya tiada. Jawapannya tiada. Tak ada tanda. Mudhaf ni tak ada tanda. Habis tu, macam mana nak cari? Cari mudhaf ilaih dulu. Mudhaf ilaih ada tanda. Okay, mudhaf ilaih, tandanya apa? Belum. Tanda yang pertama, dia mesti isim. Dia mesti kata nama. Dia tidak boleh dalam bentuk huruf ataupun dalam bentuk fi'il. Itu pertama. Mudhaf ilaih mesti isim. Mudhaf pun kena isim lah. So, tanda dia isim lah. Nak kata tak ada pun tak boleh. Okay, so Sabar. Okay. So mudhaf mesti kena isim. Dia tak boleh huruf dan dia juga tidak boleh fi'il. Mudhaf ilaih
semestinya juga dia kena isim. Yang kedua, mudhaf ilaih ni apa tanda dia? Biasanya, tak selalu. Biasanya dia ada alif lam. Lepas tu dia juga boleh tidak ada alif lam. So alif lam ni kita highlight kan, sebab dia tak semestinya ada. Tu dia. Nak warna apa? Kita nak warna apa? Warna apa? Macam tak jelas lah. Ada warna kuning lah. Okey. So alif lam ni dia boleh ada, dia boleh tak ada. Ada kadang-kadang mudhaf ilaih ni tidak ada alif lam. Yang ketiga, tandanya apa? Yang ketiga, tanda mudhaf ilaih adalah tanda yang kita dah belajar. Ya, kita ada belajar tanda-tanda semua i'rab. Semua perkataan-perkataan yang boleh di-i'rabkan ada tanda-tanda dia. Ingat tak? Dalam bab i'rab lah. Okay, so mari kita lihat jadual yang telah Ustaz buatkan hari tu. Kita pergi dekat mana? Jadual ni, jadual al-lil mu'rabat wal mabani. Jadual untuk benda-benda yang boleh di-i'rabkan dan benda-benda yang kekal, yang tidak boleh i'rab. Maka kita tengok di manakah tempatnya al-idhafah duduk. So dalam ni, kat sini mudhaf ilaih. Mudhaf tak ada. Mudhaf tidak ada. Cuba tengok mana ada mudhaf lah ni. Bahagian marfu' ada mudhaf? Tak ada. Bahagian mansub ada mudhaf? Tak ada. Bahagian majrur ada mudhaf? Tak ada. Okay, so mudhaf ilaih. Okay, sini kita ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia duduk kat mana? Dia duduk dekat belah majrur. Majrur mudah saja. Majrur ada 3. Satu yang dia duduk isim yang majrur, isim yang duduk selepas huruf jar. Yang kedua mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang kita belajar hari ni. Dan yang ketiga adalah at-tawabi'. Tawabi' ni ada banyak. Dia ada badal, ada na'at, dia ada taukid dan dia ada satu lagi apa? Dia ada 4. Badal, na'at, taukid dan juga ataf. So lepas ni insya-Allah lepas tajuk al-idhafah kita akan belajar tajuk na'at. Nantilah idhafah ni kita fokuskan dulu pada idhafah. Tak payah buat banyak-banyak dulu, insya-Allah mudah faham. Okey, awak pun senang nak fokuskan pada satu tajuk. Baik. Maka sekarang ni kita nak ceritakan tentang al-idhafah. Dalam al-idhafah ada mudhaf dan juga ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, mudhaf dulu. Mudhaf boleh duduk dekat bahagian macam-macam. Boleh duduk dekat bahagian marfu'. Ni marfu' ni. Bahagian sini. Mudhaf juga boleh duduk di bahagian mansub. Dan mudhaf juga boleh duduk di bahagian majrur. Sebab itulah dia tak buat dalam ni. Mudhaf ni dia tak ada tempat yang konsisten. Tak ada tempat yang tetap, yang solid, yang anjal. Tidak ada. Tapi mudhaf ilaih dia ada. Mudhaf ilaih dia memang confirm duduk dekat tempat majrur. Maka bila kita katakan mudhaf ilaih ni confirm majrur, maka tanda dia pun kena confirm sama. Tandanya tu pun kena confirm sama. Kena confirm ada. Maka apa tanda dia? Okey, tanda dia yang pertama adalah al-kasrah, yang ini baris bawah. Yang kedua tandanya adalah al-ya. Ya. Bukan ya ni biasanya tengok nanti kita tengok. Ya. Dan yang ketiga al-fathah, baris atas. Okey, oleh yang demikian mudhaf ilaih yang pertama sekali kita kena kenal pasti dia adalah isim, kata nama. Yang kedua, dia boleh ada alif lam. Dan yang ketiga, dekat situ dia boleh ada tanda. Tanda dia apa? Tanda dia satu baris atas atau ya. Okey, atau satu lagi baris bawah. Sebab tu baris bawah dulu.
baris bawah, ya ataupun baris atas. Okey, itu dia. So inilah tanda mudhaf. Alhamdulillah. Ini tanda dia mudhaf ilaih. So kita nak cari di manakah dia mudhaf ilaih. Caranya adalah dengan melihat clue-clue yang diberi. Pertama, dia mesti isim. Yang kedua, dia kadang-kadang ada alif lam ataupun kadang-kadang dia tidak ada alif lam. Dan yang ketiga, dia ada tanda-tanda. Tanda ni sama ada dia baris bawah ataupun dia ya. Dia ya, dia ada tanda dia ya. Dan yang ketiga, dia baris atas. Maka kita tengok dalam ni, dalam contoh yang diberi, Mudirul madrasah. Mudirul madrasah ada tak tanda-tanda dia mudhaf ilaih? Kita nak cari mudhaf tak boleh sebab mudhaf ni dia tak ada tanda. So kita cari dia mudhaf ilaih. Okey, so kita nampak dalam Mudirul madrasah kita jumpa ada alif lam. So bila kita jumpa dia ada alif lam, maka apa yang kita kena buat adalah kita kena bersedia untuk mencopkan dia sebagai mudhaf ilaih. Bersedia dulu. Jangan buat apa, bersedia dulu. Okey, yang kedua, ada satu lagi tanda. Satu lagi tanda, dia tidak duduk lepas huruf jar. Yelah, memang dia tak duduk lepas huruf jar. Itu tak, bukan tanda sebenar. Okey. So tanda kedua, dia boleh ada baris bawah ataupun ya ataupun baris atas. So cuba tengok dekat al-madrasah. Dia ada baris apa ni? Dia baris bawah hujung dia. So al-madrasah ni isim ke? Isim lah. Kenapa dia isim? Sebab dia ada alif lam. Okey. So cukup tanda ni. Okey, satu lagi yang saya nak tekankan, untuk kita bezakan dia mudhaf atau mudhaf ilaih, kena juga tengok perkataan sebelum tu. So andai katalah kita dah copkan al-madrasah ni sebagai mudhaf ilaih, so kita kena tengok kita kena tengok mudir tu sebagai mudhaf. Okey, mudir itu mudirun. Mudirun itu kita kena kenal pasti dia mesti isim. Dia tidak boleh fa'il. So tanda mudhaf, tanda mudhaf tu boleh buat tanda lah. Okey, tanda mudhaf tu dia mesti bukan apa? Dia mesti isim, iaitu bukan betul lah tu. Dia mesti isim, iaitu dia bukan kata kerja, atau dia juga bukan huruf. So mudhaf ini dia mesti isim. Okey, mudir ni mesti isim. Dia bukan kata kerja, dia juga bukan huruf. So mudirun ini apa? Mudirun ini maksud dia pengetua. Pengetua. So kalau pengetua ni kata nama ke kata kerja ke huruf? Pengetua adalah kata nama. Apa contoh kata kerja? Pergi, lompat, makan, minum. Apa contoh huruf? Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Daripada, kepada, sehingga boleh, atas, dengan, untuk dan sebagainya. Itu huruf. Kata nama, apa contoh kata nama dalam bahasa Arab? Laptop, meja, almari, cermin, lampu, dinding, lelaki, orang dan sebagainya. Itu kata nama. Ingat beza kata nama, apa dia, kata kerja apa dia, dan juga huruf. Kena bezakan lah. Kena pandai bezakan. So pengetua ataupun dalam bahasa Arab dia mudirun, dia kata kerja ke kata nama ke ataupun huruf? Jawapannya adalah dia adalah kata nama. So mudirun ini adalah kata nama, isim. Al-madrasah juga isim. Dia ada alif lam dan dia ada tanda baris bawah dekat sini. So kita boleh katakan dia ada tanda mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka mudir dan juga al-madrasah ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Okay, so mudir adalah mudhaf, al-madrasah adalah mudhaf ilaih. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, yang seterusnya ada Abi Lahab. Ini kita skip.
Okey, yang seterusnya kat sini al-qa'atu kabiratun. Okey, kita tengok al-qa'atu kabiratun ni adakah dia mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Okey, yang pertama al-qa'atu, adakah dia isim? Tengok dululah. Okey, al-qa'atu adakah dia isim? Dia mudhaf, kita nak katakan dia mudhaf. So mudhaf ilaih ni dia mesti minimum, saya kata ni minimum bukan maksimum minimum sekurang-kurangnya dia mesti ada 2 perkataan. Andai kata kita letakkan dia 3, macam Yada Abil Lahab ni, nanti kita tengok dia 3, boleh tak jadi ada mudhaf ilaih tu? Boleh. Okey, so kita nak katakan mana mudhaf ilaih. Tengok mana mudhaf ilaih. Dia mesti ada 2 pasangan. Mudhaf ilaih. Dia mesti 2. Okey, so al-qa'atu kabiratun pun 2 lah. So kita boleh cuba rungkaikan mana dia mudhaf ilaih. Kalau dia betul lah dia mudhaf ilaih. Okey, sekarang ni cuba tengok al-qa'atu kabiratun. Al-qa'atu ni ada tak ciri-ciri mudhaf? Kalau kita tengok mudhaf, ciri-ciri dia isim. Dia bukan kata kerja dan dia juga bukan huruf. Ada tak ciri-ciri mudhaf? Jawapan dia ada. Sebab al-qa'atu ni adalah kata nama. Al-qa'atu adalah kata nama. So al-qa'atu tu apa dia tanda kata nama? Ada alif lam. Ataupun kita tengok maksud dia. Maksud dia adalah dewan. Okey. Jadi al-qa'atu itu adalah kata nama kerana dia ada, pertama, dia ada alif lam. Alif lam semestinya duduk pada isim. Dan yang kedua, dia ada tanda dia kata nama. Kedua, maksud dia, al-qa'ah tu maksud dia dewan. Dewan itu kata nama. Okey, yang seterusnya kabiratun. Okey, kita nak anggap dia ni, mungkin dia ni mudhaf. Okey, seterusnya kita tengok kabiratun ni, adakah dia mudhaf ilaih? Adakah kabiratun ni mudhaf ilaih? So bila kita lihat kabiratun ni adakah dia mudhaf ilaih, kita tengok ada tak alif lam? Dia isim tak? Kabiratun tu besar. Ya, dia isim. Okey, ada alif lam. Dia tidak ada alif lam. Tak apa. Ustaz dah kata alif lam ni boleh ada dan boleh tak ada. Okey. Tanda hujung dia. Okey, ni tanda baris depan. Ada kat sini baris depan. Yang ada sini baris bawah, ya, ataupun baris atas. Ada tak? Tak ada. So bila tak ada, kabiratun ni bukanlah mudhaf ilaih. Maka al-qa'atu kabiratun bukan mudhaf, bukan juga mudhaf ilaih. Boleh? InsyaAllah boleh. Seterusnya ghurfatul muallimin. Okey, ghurfatu ni isim tak? Ya, dia isim. Ghurfatun ni maksud dia bilik. Maksud dia bilik. Okey, al-muallimin. Okey, al-muallimin ni kita tengok dia ada alif lam. So dia mungkin juga boleh duduk bawah mudhaf ilaih. Muallimin ni isim tak? Ya, dia isim. Dia kata nama. Kita tengok dia ada tak baris bawah, ataupun ada tak ayat, ataupun ada tak baris atas. Kalau kita tengok muallimin, kita nampak ujung dia, mula-mula kita akan nampak ujung dia nun. Okey, hati-hati. Bila ujung dia nun tu, sebenarnya tanda dia boleh jadi ya. Okey, baris bawah ataupun baris atas. Kalau baris bawah ataupun baris atas, biasanya dia boleh jadi perkataan tu mufrad satu. Perkataan tu satu. So dia boleh ambil baris bawah ataupun baris atas. Yang ya ni bila dia boleh ambil? Ya ni, untuk ya, tanda ya, dia boleh ambil kalau kita tengok belah kiri ni, ya ni, dia boleh ambil tanda ya bila dia musanna, iaitu 2, ataupun dia jamak lelaki, ataupun dia asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah ni contohnya abun, akhun, tak ingat lah. Ngantuk ni. Abun dan akhun dan sebagainya. Abun, akhun dan sebagainya. Ada 5, nanti ulang gaji balik apa 5 tu, tak ingat pula. Okey, so ya ini bila kita tengok muallimin ini adalah jamak lelaki. So bila dia jamak, dia punya i'rab dia adalah bil ya.
Hujung dia ya. Ya ni kat mana? Bukan kat ujung ni. Ya ni dekat belakang dia, ni, dekat belakang dia ni. So, ada tak tanda ya dia? Ada. Yang saya lagi saya beritahu, ya ini tanda baris bawah ataupun baris atas, dia boleh duduk dekat hujung perkataan ni. Ni hujung. Tapi untuk ya, dia tak boleh duduk hujung. Dia duduk sebelum hujung bagi perkataan jamak muzakkar salim. Boleh ke duduk ujung ya ni? Boleh. Nanti kita tengok. Okey, kalau untuk jamak muzakkar salim, dia duduk sebelum nun ni. Okey, ya ni. So tanda dia ya lah. So ada tak tanda mudhaf ilaih? Ada. So hurufatul muallimin dia adalah mudhaf ilaih. Hurufatul mudhaf muallimin mudhaf ilaih. Baik, yang terakhir yada abi lahab. Okey, yada abi lahab. Yada ni maksud dia dua tangan, yadun. Yada kena pada alif kerana dia tanda dua. Sepatutnya yada ni dua tangan. Yadun satu, yada ni dua. Okey, yadan kenapa dia buang nun? Nanti okey, sebab dia mudhaf. Dah jumpalah dia mudhaf ilaih lah ni. Okey, yada ni adalah mudhaf. Abi ni adalah kata nama, dia isim. Ada alif lam? Dia tidak ada, tapi tak penting alif lam ni. Okey, lepas tu nampak tak ada ya hujung ni? Ya hujung ni. Ya. So inilah ya. Ya, dia boleh duduk di hujung asalkan dia melekat kepada asma al-khamsah. Asalkan dia melekat kepada asma al-khamsah. Kalau dia musanna ni, kanan ni, kalaulah dia musanna ataupun dia jamak. Okey, musanna ataupun jamak kan. Okey, musanna biasanya hujung dia nun. Jamak juga hujung dia nun. So, tanda ya tu dia tak duduk hujung. Okey, cuba tengok musanna. Musanna contohnya mu'allimani. Okey, nampak mu'allimani musanna. Musanna maksudnya dua lah. So, bila kita tengok mu'allimani, tanda dia alif. Dan kadang-kadang dia boleh jadi mu'allimaini. Okey. So, ya ni duduk di mana? Ya ni duduk dekat sebelum nun. Dia tak duduk ujung. Okey, kalau jamak pula mu'allimuna, dan kadang-kadang dia jadi tambah ya, dia jadi ya. Mu'allimina. Okey, ni jamak untuk lelaki. So mu'allimina, mu'allimaini dan juga mu'allimina ini adalah satu jamak, satu muannas. Satu jamak, satu musanna. Yang atas ni musanna, yang bawah ni jamak. Okey, so jamak dan juga musanna dia ni tanda dia ya. Ya ni kena duduk dekat sebelum nun. Okey, nampak tak sebelum nun? Okey, tu Ustaz kata dia special. Yang ya ni, ya yang tak duduk ujung ni special untuk jamak dan juga musanna. Okey, special untuk yang musanna dan juga jamak. Kalau asma' khamsah, ya dia akan duduk ujung. Apa tanda dia? Apa contohnya? Ni, abi ni. Asma' khamsah kan ada akhun, abun dan tak ingat. Tak ingat. Allah SWT. Okey, so abun kat sini ya. So tanda dia mudhaf ilaih. Okey, lahabin. Lahabin ni adalah juga kata nama. Lahab, Abu Lahab. Lahab tu kata nama juga. Okey, so lahab kat sini kita tengok dia ada tak tanda mudhaf ilaih? Ada, iaitu baris bawah. Dia isim dah, betul, cukup. Dia memang isim dan dia baris bawah. Nampak? So sekarang ni abi ni kita boleh kata dia mudhaf ilaih. Lahab ni juga kita boleh kata dia mudhaf ilaih. Persoalannya, Ustaz dah kata tadi dekat awal-awal kelas,
Bila ada mudhaf ilaih, okey, dengan saya lagi, bila ada mudhaf ilaih, mudhaf pun kena ada. Betul? Bila ada mudhaf ilaih, mudhaf pun kena ada. Maka untuk abi, tengok ni abi, dia adalah mudhaf ilaih. Dia ada tanda dia. Tanda dia apa? Ya. Ya. Dan dia adalah isim. Alif lam tak perlu. Perlu ada boleh, tak ada tak apa. Okay, so abi ni adalah mudhaf ilaih. Nanti tulislah. Tulis bawah ni. Abi ni adalah mudhaf ilaih. Okey, lepas tu kita lihat perkataan yada dekat sebelum dia. Ini kita namakan dia mudhaf sebab dia isim. So yada mudhaf, abi mudhaf ilaih. Persoalan dia timbul bila ada lahab. Lahab ni juga mudhaf ilaih sebab dia isim dan sebelum dia dia isim dan dia ada tanda baris bawah. Dan sebelum dia juga adalah kata nama. So dia adalah mudhaf ilaih. Soalan dia abi ni. Abi ni tadi kita dah kata dia mudhaf ilaih. Lahab. Lahab ini pun kita kata dia mudhaf ilaih. Maka abi mudhaf ilaih. Sebelum dia tu adalah mudhaf. So yada mudhaf, abi mudhaf ilaih. Betul? Okey. Lahabin adalah mudhaf ilaih. Maka sebelum lahabin ni mesti menjadi mudhaf. Jadi abi ni, abi, perkataan abi ni, dia boleh ada mudhaf, dia boleh jadi mudhaf ilaih dan dia juga boleh menjadi mudhaf. Boleh ke dalam bahasa Arab macam tu? Jawapan dia apa? Jawapan dia boleh. So abi ni boleh dalam keadaan mudhaf dan juga dalam keadaan mudhaf ilaih. So yada adalah mudhaf, abi adalah mudhaf ilaih. Lahabin adalah mudhaf ilaih. Okey, sekali lagi. Yada adalah mudhaf, abi adalah mudhaf ilaih. Abi adalah mudhaf, lahab adalah mudhaf ilaih. Itu contoh yang perlu awak faham. Okey dah. Habis untuk penerangan yang ringkas. Seterusnya kita masuk kepada silibus yang Ustaz dah buatkan semalam. Okey. Jadi lepas kita dah kenal apa dia mudhaf, apa dia mudhaf ilaih, maka insya-Allah untuk tajuk yang kali ini dia akan jadi lagi mudah. Okey, so tengok dalam tajuk idhafah Ustaz dah bagi tahu apa takrif, apa yang dimaksudkan dengan idhafah. Okey, idhafah maksud dia la isnadu ismin ila ghairihi ala tanzil tsani min al-awwal manzilata tanwinihi ma yaqumu maqama tanwih. Okey, menyandarkan satu kata nama kepada kata nama yang lain dengan menurunkan kedudukan tanwin pertama, perkataan yang pertama kepada perkataan yang kedua. Yang ni Ustaz tak nak terangkan lah. Terangkan jugalah. Okey, sebab dah ada contoh kat sini. Okey, contohnya ana azhabu ma'a mudirin. Okey, ana azhabu ma'a mudirin. Okey, kat sini ada tak mudhaf ataupun mudhaf ilaih? Jawapannya tidak ada. Okey, ana ni kata nama, betul lah, dia isim. Okey, azhabu ni kata kerja. So Ustaz dah kata mudhaf dan juga mudhaf ilaih dua-dua mesti isim. Okey, ma'a ni adalah huruf. So Ustaz dah kata mudhaf ilaih dua-dua kena isim. Mudirun adalah isim. Tapi sebelah dia, belah belakang dia adalah huruf. So dia tidak boleh jadi mudirun kat sini, tidak boleh menjadi mudhaf ilaih. Okey, untuk ayat kedua, ana azhabu ma'a mudiri madrasatin. Saya sedang pergi bersama dengan pengetua sekolah. Okey, maka kita tengok dekat sini mudiri madrasatin telah dipanjangkan. Okey, mudir kat sini asalnya mudir, Ustaz dah tambah dengan madrasah, sekolah. So mudir kat sini adalah kata nama, madrasah juga adalah kata nama. Bila dua-dua kata nama, maka kita boleh tetapkan dia sebagai apa? Maka kita boleh tetapkan dia sebagai mudhaf ilaih asalkan dia ikut tanda. Asalkan dia ikut tanda. Okey. So tanda yang okey. So tanda yang pertama mudhaf mesti dalam keadaan isim.
Tak kisahlah tanda dia macam mana pun. Okey, madrasah. Madrasah mesti dalam keadaan isim satu. Yang kedua, dia boleh ada alif lam dan dia juga boleh tidak ada alif lam. Dan yang ketiga adalah dia mesti ada tanda-tanda berikut, sama ada tanda baris bawah ataupun ya ataupun baris atas. Maka madrasah ada tak baris bawah? Ada. So mudiru madrasatin ini adalah mudhaf ilaih. Mudir adalah mudhaf, madrasatin adalah mudhaf ilaih. So asalnya tanwin yang ada pada mudirin ini dipindahkan kepada madrasah. Ini maksudnya dengan menurunkan kedudukan tanwin perkataan pertama kepada perkataan kedua. So perkataan pertama adalah mudir. Okay, tanwin asalnya ada padanya, lalu dia dipindahkan kepada perkataan yang kedua iaitu sebelahnya madrasah. Samalah juga bila keadaannya tiga. Ana azhabu ma'a mudiri madrasati sadiqin. Saya sedang pergi bersama dengan pengetua sekolah kawan. Pengetua sekolah kawan saya lah. Okey, pengetua sekolah kawan saya. So kat sini mudir adalah mudhaf, madrasatin tadi adalah mudhaf ilaih. Sadiqin ini juga adalah kata nama dan dia ada ciri-ciri mudhaf ilaih. Maka kita boleh katakan macam tadi, Abi Yada Abi Lahab. Okey. Macam tadi Yada Abi Lahab. Yada adalah mudhaf, Abi adalah mudhaf ilaih. Abi adalah mudhaf, Lahab adalah mudhaf ilaih. Ni pun sama. Mudir adalah mudhaf, madrasati adalah mudhaf ilaih. Madrasati adalah mudhaf, sadiqin adalah mudhaf ilaih. Okey, itu contoh bagi nak menerangkan tentang apa maksud dia mudhaf ilaih. Apa takrif dia idhafah. So dalam ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar, dalam ni yang dinyalakan ini, yang di-highlightkan ini adalah contoh bagi mudhaf ilaih. Jadi awalal muslimin. Awala ni mudhaf, muslimin adalah mudhaf ilaih. Okey, Rabbi ni bukan Okey. Rabbi ni ya. Rabbi. Dia adalah mudhaf dan dia juga adalah mudhaf ilaih. Rabbi ni, Rabb adalah mudhaf, ya ni adalah mudhaf ilaih. Azaba yaumin, azaba adalah mudhaf, yaumin adalah mudhaf ilaih. Lahu bukan. Dini, okay, din adalah mudhaf, ya tu adalah mudhaf ilaih. Okay, dunihi, duni tu adalah mudhaf, hi tu adalah mudhaf ilaih. Anfusahum, anfusa ini adalah mudhaf, hum adalah mudhaf ilaih. Ahli mudhaf, him adalah mudhaf ilaih. Yaumal qiyamah, yauma adalah mudhaf, al-qiyamah adalah mudhaf ilaih. Perasan tak ada satu benda yang awak tak tahu lagi? Ni. Ni. Hum ni. Hum ni dhamir. Dhamir yang melekat. Maknanya seakan-akan contoh anfusahum ni seakan-akan awak nampak di satu perkataan. Sebenarnya dia dua. Perkataan. Satu anfusa, satu hum. Okey. Maksud anfusahum apa? Diri mereka. Diri mereka. So dia ada dua isim. Sebab itulah anfusahum boleh jadi mudhaf ilaih. Sama dengan Rabbi. Rabbun adalah Tuhan. Ya dekat situ saya. Tuhan saya. Tuhan mudhaf, saya adalah mudhaf ilaih. Kenapa? Tuhan adalah kata nama, saya itu juga adalah kata nama. Dua-dua ada kata nama. Dua-dua kata nama. So boleh jadi mudhaf ilaih. Apa lagi contoh? Dunihi. Duni, duna tu maksud dia tanpa. Hi tu nya tu dhamir yang melekat, dhamir ataupun kata ganti diri. Bila kata ganti diri ni dia adalah isim. So duna tu isim, tanpa isim. Hi tu juga adalah isim. So dua-dua kata nama. So boleh jadi mudhaf ilaih. Dini pun sama. Dini, din tu maksud dia agama. Din salam, agama yang selamat. Din, agama. Ya tu saya. Saya tu juga kata nama. So din dan ya
Dua-dua kata nama, maka din itu adalah mudhaf, ya tu adalah mudhaf ilaih. Din mudhaf, ya kat sini mudhaf ilaih. Rabb di sini, Rabbun adalah mudhaf, ya ni mudhaf ilaih. Satu lagi, anfusahum. Anfusa ni adalah mudhaf, hum adalah mudhaf ilaih. Ahli ni adalah mudhaf, him ni adalah mudhaf ilaih. Duni tu adalah mudhaf, hi tu adalah mudhaf ilaih. So ingat So ini adalah contoh mudhaf ilaih. Awwalul muslimin, mudhaf ilaih dia tanda dia. Yaumal qiyamah, mudhaf ilaih dia tanda dia baris bawah. Azab yaumin, mudhaf ilaih dia tanda kat sini adalah baris bawah. Anfusahum, hum ni mudhaf ilaih, dia tidak boleh menerima tanda kerana dia adalah mabni. Dome kan termasuk dalam mabni. Ingat tak mabni tu apa? Ingat tak mabni tu apa? Ni mabni. Mabni ni dia adalah tanda yang tidak boleh berubah. So dome ni termasuk dalam mabni. Okay, ingat mabni. Ala sukun. Tanda dia mati. Mana mati dia ni? Hujung. Ni memang tanda dia mati. Okey, so seterusnya kita ada tunjukkan sikit contoh. Kita nak cari mana mudhaf ilaih di dalam ayat ini. Okey, at-ta'limu al-ali boleh tak jadi mudhaf ilaih? Dua-dua isim. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana dua-dua ada alif lam. Mudhaf ilaih dia boleh dalam keadaan mudhaf ilaih ada alif lam. Okey, maknanya satu saja ada alif lam, iaitu mudhaf ilaih, ataupun dua-dua tidak ada alif lam. Boleh. Tapi kalau dua-dua ada alif lam, haram. Haram hukum dia. Okey, seterusnya fi biladina boleh tak dijadikan sebagai mudhaf ilaih? Tak boleh. Fi ni adalah huruf jar, biladina ni isim. Huruf jar dan isim tak boleh. Okey, biladina boleh tak jadi mudhaf ilaih? Boleh. Biladi adalah mudhaf, na tu adalah mudhaf ilaih. Bilad negara, dia adalah kata nama. Na tu kami. Dome. Dah kata tadi dome tu adalah kata nama, isim. So bilad kata nama, na tu isim juga kata nama. So boleh jadi mudhaf ilaih. Cumanya na tu tak ada tanda. Mudhaf ilaih itulah tak ada tanda, tak ada tanda baris bawah ataupun tanda ya ataupun tanda atas sebab dia mabni. So bila ni mudhaf, na ni mudhaf ilaih. Okey, tahta. Tahta ni adalah atas. Okey, bila maksud dia bila tahta, zaraf lah, zaraf. Tahta ke fauqa, amam di depan, janib samping, fauqa ala atas, khalfa wara belakang. Lagu tu. Sampai habis lagu tu. Okey. So diorang ni boleh jadi mudhaf. Walaupun di zaraf, dia boleh jadi mudhaf. So selepas perkataan dia ni, selepas perkataan amama di depan, janib samping, semua tu lah. Okey. Termasuklah qabla ke ba'da ke, sebelum ke selepas ke. Okey, selepas perkataan tu, ni contoh tahta, selepas dia mas'uliyat. Mas'uliyat ni boleh jadi, boleh berada di dalam keadaan mudhaf ilaih. So mas'uliyat ni adalah mudhaf ilaih. Mas'uliyat ni adalah isim. Tahta ni zaraf. Zaraf tu isim. So tahta ni isim, mas'uliyat juga isim. Bila dua isim, alhamdulillah, dengan tanda yang tertentu, mas'uliyat boleh terima tanda tu, maka boleh dia jadikan sebagai mudhaf ilaih. Okey, seterusnya wizarah ini adalah wizarah ni adalah isim. Mas'uliyat tadi juga isim. So mas'uliyat dan juga wizarah boleh jadi mudhaf ilaih. Mas'uliyat adalah mudhaf. Okey, tahta adalah mudhaf, mas'uliyat adalah mudhaf ilaih. Mas'uliyat ni juga adalah mudhaf, wizarah adalah mudhaf ilaih. Ta'lim juga isim. Okey, so wizarah adalah mudhaf, ta'lim adalah mudhaf ilaih. Nampak? So awak boleh cari mudhaf ilaih ni di dalam ayat ni. So cuba cari dulu.
So Ustaz dah bagi dah yaumal qiyamah, submit yang atas. Azab yaumin ni contoh. Anfusahum contoh. Okay, so nanti awak tolong tuliskan, cari dalam ni, cari lah, tulis dalam ni. Okay, lepas tu ini adalah contoh i'rab untuk tajuk mudhaf mudhaf ilaih. So nanti jatul imtihan ni adalah mudhaf ni mudhaf ilaih. Tengok contoh i'rab dia macam mana. Okay. So samalah bila dina. Bila dina ni juga mudhaf mudhaf ilaih. Yang ni Ustaz bagi contoh tahta mas'uliyati wizarati ta'lim. Ini yang Ustaz kata tu, yang satu perkataan boleh jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. So tengok contoh mas'uliyat ni saya nak kata tadi. Mas'uliyat kat sini, mas'uliyati ni. Okay, mas'uliyati ni saya dah kata dia adalah mudhaf ilaih bagi tahta. Tahta ni mudhaf, pensilik mudhaf ilaih. Tapi dalam masa yang sama, mas'uliyat ni adalah mudhaf, wizarah ni lah mudhaf ilaih. So macam mana nak i'rab dia? Cuba tengok. I'rab mas'uliyat. Mudhaf ilaih majrur majrur. Wa alamatuhu ataupun wa alamatu jarrihi tu adalah kasrah. Okey, tu satu. Dia adalah mudhaf ilaih. Dia punya hukum dia majrur, tanda dia adalah kasrah. Kemudian wa huwa mudhaf. Dia juga adalah mudhaf. Kenapa dia mudhaf? Sebab selepas dia wizarah mudhaf ilaih. Nampak tak? Okey, ini contoh i'rab. Okey, so Ustaz dah terangkan 3 benda asas di dalam. Sekejap ya. Sabar. Ada tengah rakam. Isi kehadiran dulu. Oh. Kau dia balik. Okey. Kehadiran kat mana? Kehadiran kita. So, kita ambilkan dulu kehadiran pelajar. Cium. Okey. So lepas tu okey, ni kesimpulan untuk tajuk al-idhafah. Okey, untuk tajuk idhafah ni kesimpulannya ada 3 benda yang awak kena fokuskan. Yang pertama adalah yang pertama awak kena kenal pasti mudhaf ilaih. Kena pasti dulu mana dia mudhaf, mana mudhaf ilaih. So macam mana nak tahu? Nak tahu, kita kena tengok tanda. Okey, tu yang pertama. Ni dia. Mana dia mudhaf, mana dia mudhaf ilaih. Siapa yang bersandar, siapa yang disandarkan. Okey. So ingat gambaran tu, lelaki duduk sandar di dinding. Lelaki tu duduk di awal, lelaki sandar di dinding. Lelaki tu adalah mudhaf, dinding tu adalah mudhaf ilaih. Lelaki tu bersandar, dinding tu adalah yang disandarkan kepadanya. Okey. Okey, yang kedua daripada pelajaran kita hari ini adalah awak kena tahu apa nama hujung tu? Cara i'rab. Okey, tahu cara i'rab. So i'rab untuk mudhaf dia ikut keadaan dia. Dia tak ada i'rab yang spesifik. Yang ada adalah mudhaf ilaih. Okey, mudhaf ilaih nak i'rab dia mudhaf ilaih majrur, lepas tu tanda. Tengok tanda. Dia ada 3 tanda saja. Dia boleh jadi tanda dia baris atas, boleh jadi tanda baris bawah dan boleh jadi ya. So awak kena hafal bila waktu dia jadi baris atas, bila dia waktu jadi baris bawah dan bilakah waktu dia jadi ya. Kena hafal. Sebab dalam peperiksaan tidak ada bagi jadual i'rab. Awak kena hafal.
Okay, so kena tahu cara i'rab. Tu lah. Tu saja dalam ni. So tolong fokus dan tolong kalau tak faham nanti boleh tanya dalam grup, tanya personal lah. Saya eloknya tanya personal. InsyaAllah Ustaz akan cuba jawab. Kalau awak nak faham sungguh-sungguh, nak call, boleh, Ustaz boleh. Nak buat kelas awak one to one pun boleh. Asalkan awak sungguh-sungguh dalam pelajaran. Okey, orang yang bersungguh-sungguh di dalam pelajaran, insya-Allah dia akan dapat apa yang dia inginkan. Mencada wajada. Siapa yang usaha dia akan dapat. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman di dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha pada jalan kami, maka kami akan tunjukkan dia jalan kami. Sesiapa yang usaha di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi. Okey, Allah akan bagi apa yang dia hajatkan. Kita ambil ibrah daripada ayat tersebut. Siapa yang usaha sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan bagi. So itu jawapan untuk orang yang nak. Itu adalah satu kata-kata untuk orang yang nak berjaya. So kalau ada soalan apa-apa, tak apa, Ustaz boleh ajarkan awak. InsyaAllah tak faham sampai awak faham lah. Okey, sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.